رب العالمين حمدا يوافي سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tauhid, di mana kita dah sampai muka surat 33 yang berjudul sifat salbiyah. Baik, terlebih dahulu kita kena ulang sikit, yakni kefahaman kita dalam ilmu sifat 20 ni. Kita kena faham, yakni mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat. Macam kita tahu ni botol, bukan gelas. Apa beza botol dengan gelas? Sifatnya. Sifat botol ni bulat, mengandungkan air, ada penutupnya, barulah datang asma botol. Nama dia apa? Botol. Mana datang nama botol? Daripada zat dan sifat. Ni zat dia, yang kita nampak tu sifat dia. Kemudian datang af'al pula. Af'al tu apa? Function dia. Function dia apa? Untuk menyimpan air. Gabungan zat botol, sifat botol dan function af'al botol ni, datanglah asma, nama yang botol. Nah, Allah tu nama bagi zat yang bersifat, yang beraf'al, yang ada perbuatan. Jadi kalau nak kenal Allah, bukan hanya melihat tulisan alif lam lam ha, itu nama. Nama bagi apa? Bagi zat yang bersifat. Jadi macam mana kita kenal botol ni? Dengan kita mengenal sifat, zat dan function botol ni. Nak kenal Allah, kena kenal zat, sifat dan af'al. Baru kita kenal Allah. Kata Ali Sufi, Wahai kamu yang menyembah nama Allah, sembahlah yang bernama itu, janganlah kau menyembah nama itu. Kita sembah alif lam lam ha ke? Kita sembah zat yang bernama alif lam lam ha. Kita sembah zat yang bersifat, yang namanya Allah. Jadi kena faham, nak kenal Allah ni kena kenal sifat. Kerana mustahil kita tahu macam mana zat Allah tu, tak ada kita. Nak kenal sifat tu pula, banyak sifat Tuhan ni, tak terhingga banyak. Nak belajar semua baru nak kenal Allah, mustahil. Aku dah habis semua. Dihimpunlah jadi 20 sifat Allah ni pula terbagi pada 4 jenis. 4 jenis ni pula, ada yang boleh kita nampak, ada yang kita tak nampak. Mana yang nampak, mana yang tak nampak? Yang nampak namanya sifat ma'ani. Yang tak nampak tu ada 3. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah. 3 yang tak nampak, 1 yang nampak, ma'ani. Habis. Ma'ani kita tak cerita lagi malam ni, kita nak cerita sifat salbiyah. Sekarang dah nampak susunan kan? Kita nak kenal sifat salbiyah Allah. Apa tu sifat salbiyah? Sifat yang menafikan. Salbiyah makna menafikan, ternafi.
wa hiya ibaratun an nafyi ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Arti sifat salbiah, suatu ibarat, jadi suatu perkiraan daripada menafikan, meniadakan segala perkara-perkara tak layak dan tak patut bagi Al-Haq Jalla wa'azza. Saya ulang lagi, apa itu salbiah? Salbiah ialah satu perkiraan, satu ibarat. Ibarat apa? Ibarat tu kata-kata, susunan perkataan. Contoh, bila kita kata qidam, Kidam apa makna? Misalnya kita kata kidam terjemah Melayu sedia kala. SEDIAKALA. Sebut kat mulut sedia kala. Sebut kat mulut ni lah ibarat, susunan kata. Bila kita sebut je sedia kala, apa kita faham? Allah sedia kala. Bahasa Arab Qaf dal mim, kidam. Sebut je kidam, apa kita faham? Atau bahasa Melayu, Allah sedia kala. Perkara pertama yang sampai ke akal kita apa? Allah tidak ada permulaan. Itu makna sedia kala. Maknanya dalam pengertian sedia kala yang kita sebut ni, ibarat sedia kala ni, langsung kita faham Tuhan ni tak ada beli. Maya apa? Dia telah menafikan sifat tak layak bagi zat dan sifat Allah. Apa dia? Ada permulaan. Dengan hanya menyebut sedia kala, ternafi tak layak. Contoh lagi nak senang faham. Kertas ni nipis ke tebal? Nipis. Apa makna nipis? Tak payah dulu SPM pun nak jawab. Apa makna nipis? Tidak, tak tebal. Maknanya sebut nipis, ternafi sifat tak layak di kertas ni. Apa dia? Tebal. Tebal tak ada sini. Jadi instead of kita sebut tak tebal, kita sebut satu perkataan, satu ibarat. Nipis. Kertas ni nipis. Maksud dia tak tebal. Kita nafi, tu salbiah. Kita nafi sifat yang tak duduk di kertas ni. Dengan kita sebut nipis, kita dah nafi dah. Boleh faham? Macam itulah juga bila kita sebut Allah ni kidam, Allah sedia kala, maknanya kita telah menafikan sifat tidak layak bagi Tuhan. Apa dia? Ada permulaan. Kerana lawan daripada kidam ada mula, baharu. Maka sifat ini adalah menafikan permulaan bagi zat dan permulaan bagi segala sifat Allah Ta'ala. Yang mana ada permulaan bagi zat Allah dan ada mula bagi segala sifat Allah adalah di antara beberapa perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala, Tuhan kita. Maka bila mana kita tetap Allah mempunyai sifat sedia kala kidam, terus ternafi lawannya baharu, yakni ada permulaan. Macam ni lah. Orang tanya, kertas kau pegang tu nipis ke tebal? Nipis. Oh, berarti tak tebal. Lepas tu kita tengok pula, nipis dan tebal ni, adakah sesuatu yang mata nampak? Nampak? Oh, nampak kalau siapa kata nampak tu, cuba bagi tahu saya, nipis tu kat bahagian mana? Bahagian atas ke tengah ke mana? Mana nipis? Nipis. Mana nipis? Tak nampak. Nipis ni satu yang kita faham je. Dia lawan daripada tebal, tu je. Maka kita kata dia nipis. Kalau saya ambil satu kertas nipis benda ni lagi, dah dia jadi tebal dah. Yang satu lagi jadi hilang pula nipis ni. Contoh saya nak bagi nampak nak bagi senang nampak. Okey. Kalau saya tanya, buku ni dengan kertas ni
mana tebal, mana nipis? Ni nipis, ni tebal okey. Ni tebal nampak tebal? Bagus, nampak tebal. Okey, sekarang saya tanya, saya letak sebelah ni. Mana tebal? Mana tebal? Ni? Ni? Tadi kata nampak nipis, nampak tebal. Tebal lagi dah. Dah nipis pula ni. Ni tebal. Saya angkat ekor ni, saya letak sebelah tiang. Mana tebal? Ni? Nipis. Maknanya nipis dan tebal ni mana tuan-tuan? Nipis dan tebal ni benda tak nampak sebenarnya. Dia benda yang kita faham, benda yang kita sebut, sebab kita nak nafikan sifat tak layak kan. Ustaz ni mengajar apa? Tauhid Ustaz, nipis tebal ni. Nak bagi faham konsep tu, baru kita boleh faham sifat salbiah ni. Sekarang bila kita kata Allah ni sedia kala Allah Ta'ala ni, maknanya tak ada permulaan, ternafi mula. Dengan hanya menyebut sedia kala, ternafi yang tak layak tu. Baqa' artinya kekal, menafikan sifat kebinasaan. Tak ada sifat binasa kat Tuhan. Sebab Allah tu baqa' tu mana kekal. Apa mana kekal? Tidak binasa. Nafi sifat tak layak ni Tuhan binasa. Mukhalafatul ta'ala lil hawadis, artinya tidak menyamai bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baharu. Tidak menyamai. Apa mana bersalahan? Tak sama dengan makhluk. Apa yang dinafikan? Menafikan ada bersamaan. Bersamaan dia tak layak tu, ada serupa dengan Tuhan. Yang nombor 3 ni, yang baru ni, debat dalam TV ni, Salman Ali dengan Piyu Faiz. Macam-macam. Tak apalah, nanti kita hurai, terpanjang macam tu. Nombor 4, qiyamu bi nafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada pencipta. Maknanya apa? Dua sifat tu tak layak oleh Tuhan, berhajat pada zat dan berhajat pada pencipta. Nombor 5, wahdaniyah, artinya tunggal, esa. Bila kata esa pun esa, tidak berbilang-bilang, ternafi berbilang-bilang. Soalan saya nak tanya, 5 sifat ni kalaulah dibuka hijab, adakah kita nampak di Tuhan? Apa jawapan tuan? Nampak tak? Sebelum jawab ketah ni tadi sifat apa? Salbiah ni apa? Nipis. Nampak tak nampak? Tak nampak. Sebab nipis ni benda yang kita banding. Dah banding, dia ada. Tak banding, tak ada. Nipis tak tebal sebab banding dengan sini. Apa dengan sini pula? Ini pula nipis, tu pula tebal. Jadi makna sifat salbiah ni bukanlah benda yang boleh dilihat, tetapi sesuatu yang dikira-kirakan, difahamkan. Soalan saya sekarang, adakah 5 sifat salbiah yang kita sebut ni, bila kita tengok Allah Ta'ala di akhirat besok, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah, kita boleh nampak di zat Tuhan tu? Jawapannya tak nampak. Contoh, wahdaniyah artinya tunggal. Contoh macam saya ni anak tunggal. Adakah nampak tertulis tunggal? Tak ada. Habis mana datang sifat tunggal tu? Faham kata dialah satu-satunya anak, tak ada lain. Tunggal tu tak nampak. Begitulah sifat salbiah yang ada di Allah, tak nampak tapi dia sungguh. Bukan mana kata tak nampak tu tak ada tu tak ada terus. Dibangsakan sifat-sifat salbiah sebagai sifat adami, bangsa tiada, bukanlah bermakna sifat itu adam mahdin, semata-mata tiada, sehingga dikatakan tak ada sifat qidam, baqa' dan seterusnya. Ni yang kalau orang tak ngaji sifat 20 tak faham.
Apa beza tak ada dengan bangsa tak ada? Saya ulang ni. Apa beza tak ada? Tak ada betul dengan jenis tak ada. Tengok contoh saya buat. Tadi tuan-tuan kata kertas ni nipis, tidak tebal. Tebal tu memang tak ada. Betul tak betul? Tak ada kat sini. Tebal tu tak ada. Tak ada betul. Nipis ada. Adakah nipis ni ada? Ada makna nampak. Adakah nipis ni ada? Nipis pun tak ada. Habis apa beza nipis dengan tebal? Tebal ni betul-betul tak ada. Adam Mahdim. Nipis, bangsa tak ada, jenis tak ada. Maknanya jenis tak nampak, bukan tak ada betul. Supalah di sini bila kita kata sifat salbiah Allah Ta'ala ni jenis adami, jenis tak ada, bukan tak ada. Sifat salbiah ni ada tak? Jenis tak ada. Ni yang susah orang-orang nak faham. Jenis tak ada, bukan tak ada, jenis tak ada. Baru ni saya tengok debat yang berlangsung, ramai orang komplain tak faham. Duk tak ada jenis, tak ada tak. Sebab tak bagi asas. Ta'aluk sifat sama. Allah mendengar. Ta'aluk sama, ta'aluk hadis. Allah mendengar kita sekarang ni. Adakah Allah mendengar pada kita sekarang ni? Kita nampak, dengar, ada wayar kat sini. Ada, tak ada. Habis tak nampak. Bukan tak nampak. Cara Allah nampak tu, cara jenis tak ada. Jenis, perkara yang jenis tak boleh dilihat. Macam ni, nipis bukan jenis lihat, jenis faham. Jenis pengkhabaran. Maka sifat-sifat salbiah ini jenis tak ada, bukan tak ada. Balik kena buat apa beza jenis tak ada dengan tak ada? Bahasa Arab adami dengan Adam Mahdim. Adam Mahdim tak ada betul. Contoh saya nak bagi faham ni. Ustaz Sofwan memakai baju yang bersih. Apa makna bersih? Tidak kotor. Bersih ni tak nampak, cuba faham sebab tak ada kotoran. Bersih ni jenis tak ada, kotor tak ada betul, tak wujud. Begitulah kita bakok dan seterusnya. Adami bermaksud sebagaimana ta'rif salbiah tersebut. Dengan ibarat yang lain dikatakan sifat salbiah, sifat yang tidak wujud, tak maujud pada kharij, luar fikiran, dan tidak maujud pada zihin, dalam fikiran. Macam mana nak faham? 5 sifat ni tak wujud di luar kepala. Maknanya kalau kita nak tengok tak nampak. Dia bukan jenis wujudi. Dia bukan jenis boleh kita lihat. Macam putih yang ada di kertas, ni jenis wujud, mata boleh nampak. Sifat salbiah, sifat jenis tak ada, dicari tak jumpa. Dan pada zihin, mana pada akal fikiran, akal fikiran pun tak ada. Kenapa tak ada? Kerana makna sifat salbiah dia akan didahului dengan tiada. Sedia kala pada apa? Tidak ada permulaan. Tak ada. Akal kena nampak tak ada. Tak wujud. Tak wujud mula. Tak wujud di dalam fikiran, ataupun nama lainnya zihin. Barulah dia faham betul sifat salbiah ni. Tak boleh dilihat, maka namanya tak wujud di kharij, luar fikiran. Tak wujud di zihin, artinya nak kita gambarkan makna sedia kala misalnya, tak boleh tergambar kerana makna sedia kala tak ada mula. Mula tu tak ada. Dan seterusnya. Habis. Sekira-kira maknanya akal menetapkan sifat salbiah bukan bangsa ada, sebagaimana sifat ma'ani, kerana salbiah adalah sifat menidakkan atau membersihkan. Di akhirat juga tidaklah boleh dilihat kelima-lima sifat salbiah ini. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, masa kita sujud, kita akan baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Masa kita rokok,
kita baca subhana rabbiyal azim. Kenapa masa sujud baca subhana rabbil a'la? Sedangkan dalam masa sujud tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhan ialah waktu sujud. Maka perbanyakkanlah sujud. Maka para ulama menjawab, apabila kita mendengar pengkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah fi sujud. Sedekat-dekat Tuhan dengan kita masa sujud. Timbul perasaan mungkin Tuhan kat sebelah ni atau kat atas kepala kita, dekat terbayang dekat. Maka disuruhlah kita sebut subhana. Subhana ni sifat salbiah ni. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada bertempat di sini. Maha tinggi, tak ada tempat. Maha tinggi. Maha suci Allah daripada bertempat. Maha tinggi Allah, maha suci Allah lagi yang maha tinggi daripada ada di sini. Dekat tak bertempat, jauh tak berjarak. Itu Tuhan. Habis. Baik. Dah bila itu sifat salbiah. Penerangan tentang sifat salbiah. Kalau tak faham, kena ulang ni, ulang sampai faham. Baik, kita tengok sebelah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat-sifat jenis makna. Wahya kullu sifatin qaimatin bi mahallin aujabat lahu hukman. Makna sifat ma'ani, tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat, huruf slash, yang mewajibkan hukum. Jadi nak faham sifat ma'ani ni ada dua perkara. Yang pertama, kita kena faham sifat ma'ani ni tak macam sifat salbiah. Sifat salbiah dia tidak wujud. Sifat salbiah dia menafikan yang tidak layak. Sifat salbiah hanyalah ibarat di lidah. Di lidah kita saja. Dia tak ada. Tak ada di luar, tak ada dalam fikiran. Sifat ma'ani sifat yang mawujud. Nampak? Dia kata apa? Kullu sifatin qaimatin. Tiap-tiap sifat yang wujud, yang berdiri dengan zat. Dia tak macam sifat salbiah. Dia sifat yang boleh dilihat dan dia berdiri di zat. Misalnya kertas ni. Kertas ni juga ada sifat ma'ani. Apa dia? Warna putih. Bukan putih. Putih bukan kertas. Kertas bukan putih. Habis putih itu apa? Sifat warna yang berdiri di kertas dan boleh kita lihat. Nampak? Kertas putih. Sehingga kita kenal ni kertas putih sebab nampak sifat putih kat sini. Sifat ma'ani macam tu. Ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu sampai kalam. 7 sifat ni berdiri dengan zat dan dia wujud. Makna wujud, buka hijab kita nampak sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata yang mewajibkan hukum. Apa makna mewajibkan hukum? Maknanya sifat ma'ani ni bila dia ada di zat, dia mewajibkan sifat yang lain. Namanya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu maknanya mewajibkan hukum. Zat Allah ada kudrat, maka kita katalah zat Allah ni kaunuhu qadiran, keadaannya yang berkuasa. Qadirun tu ialah hukum yang ada pada zat setelah dia ada kudrat. Dan seterusnya. Nanti kita terangkan. Keterangan. Kalimah ma'ani berasal daripada makna. Artinya pada bahasa. Apa makna makna? Ma'ani jamak daripada maknan. Sifat segala makna. Apa makna? Erti atau tujuan daripada suatu alat. Itu makna ma'ani. Contoh, mikrofon ni apa sifat ma'ani dia? Apa sifat yang dia ada? Membesarkan suara. Sifat ma'ani dia boleh membesarkan suara. Tapi kalau kita tengok tak nampak. Yang nampak mikrofon dia. Sifat tu ada di mikrofon ni yang membesarkan suara kita. Ada sifat. Kalau function tu, sifat tu tak ada, mikrofon ni tak ada makna. Telinga, apa function telinga? Mendengar. Saya nak bagi faham ya. Ni mikrofon membesarkan suara tu sifat. Yang kita dengar suara besar ni, itu suara. Okay.
Allah mencipta telinga kat kita ni. Apa function telinga ni? Mendengar. Mendengar tu sifat makni. Pendengar, sifat pendengar yang ada telinga ni, itu makni. Nampak tak? Tak nampak. Tuhan tak bagi nampak. Dalam tauhid, sifat pendengar ni boleh dilihat, tapi Tuhan tak bagi nampak. Dia adalah satu kekuatan yang Allah letak di telinga. Telinga alat. Telinga ni alat. Pendengar tu sifat makni. Mendengar tu ta'alluq sifat pendengar. Jadi dia ada 3. Dia telinga. Kat telinga ni ada sifat sama pendengar. Dengan sifat pendengar yang ada di telinga ni, kita mendengar. Soalan saya, yang manakah sifat makni? Telinga ke? Mendengar ke? Pendengar ke? Mendengar. Pendengar. Mendengar tu sifat makni. Mata. Ni biji mata. Biji mata ni apa tujuan dia? Tujuan dia untuk melihat. Melihat ialah satu makni, makna yang ada di mata, sifat makni. Yang dengan sifat makni basar atau pelihat itu, saya boleh melihat 3 alat biji mata. Melihat sifat, melihat perbuatan, ta'alluq ini 3. Jadi sekarang ni kita nak tumpu pada sifat makni, Jadi Allah Ta'ala, dia tak ada mata, dia ada sifat pelihat. Dia tak ada telinga, dia ada sifat pendengar. Ini penting. Sebab ni kat mana clash pahaman ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi. Wahabi kata Tuhan bersifat mata. Itu pening. Mata bukan sifat. Mata zat, jirim. Makhluk ada mata, dia ambil ruang. Dekat mata ni Allah cipta sifat melihat. Jadi di Allah Ta'ala ada apa? Allah tak ada mata, mata makhluk. Yang ada apa? Sifat ma'ani tu, sifat melihat itu, yang tak sama macam sifat kita. Macam tu Ustaz, boleh lah kita kata Allah pun ada mata, tak macam mata kita? Tak boleh. Mata dengan melihat berbeza. Mata tu alat, mata tu jirim, mata tu satu benda yang ambil ruang. Maka tak boleh kita kata Tuhan bermata. Kalau Tuhan dah bermata, semua kita, walaupun dia kata mata tu tak semua mata kita, tapi bermata, berarti dah ambil ruang. Mata pun mata, anggota tubuh. Tuhan pun ada mata, anggota tubuh. Tuhan bermata. Ni ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Habis apa yang ada kat Tuhan? Yang ada kat Tuhan sifat melihat itu, sifat ma'ani, sifat pendengar itu, sifat kudrat itu, bukan tangan kaki. Dulu saya ingat masa saya belajar, benda ni macam tak penting. Bila lepas saya tengok debat tu, bersemangat nak belajar. Tambah RUU ni nak keluar, lagi kena faham. Mencetus orang mula tertanya-tanya, apa sifat 20 ni? Kenapa penting sangat nak belajar? Apa beza kita dengan pahaman Wahabiyah? Kenapa kita nak tolak faham tu? Supaya tak sesat. Jangan besok anak cucu kita kata Tuhan bermata tak macam mata kita. Salah. Tuhan melihat, bukan bermata. Tuhan mendengar, bukan bertelinga. Itu asas. Kata dia kata balik, misalnya mendengar ialah makna atau tujuan yang terbit daripada telinga, maka dikatakan Tuhan bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar. Tak dikatakan sifat bertelinga kerana Tuhan itu mendengar dengan tak ada alat telinga. Azan. Nampak tak? Tu bagi nampak tak? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Terus. Baik, jadi sekarang kita dah faham. Okay. Sifat hikmah Tuhan menjadikan sebahagian daripada makhluk bersifat ma'ani. Timbul soalan, Ustaz, saya faham dah Tuhan ada sifat ma'ani. Kita pun ada, Ustaz. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah berkuasa, kita ada kuasa. Allah ada ilmu, kita pun ada ilmu. Allah hidup, kita pun hidup. Kenapa Allah mengadakan 7 sifat ma'ani ni dekat kita? Jawapan daripada surah Tauhid, dia adakan 7 sifat ma'ani pada makhluk itu supaya menjadi dalil Allah Ta'ala juga ada beberapa sifat ma'ani, tetapi berbeza daripada ma'ani makhluk, kerana ma'ani makhluk melalui alat. Apa maksud ayat ni? Maksud dia macam ni, Allah melihat, lawan melihat buta. Katalah kita semua manusia ni tak ada seorang pun melihat. Lepas itu tiba-tiba datang Rasul bagi tahu Allah melihat. Boleh tak kita faham melihat tu macam mana? Sebab kita tak ada idea melihat. Tak ada orang melihat. Contoh nombor 2, disebut dalam Al-Quran, kita tengok. Katalah kita nampak, tiba-tiba kita jumpa dalam Quran, wa was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita semua peka, tak ada seorang pun pernah mendengar.
Jadi kita pun tanya, tuan, mendengar ni apa? Dia pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah tahu, tak faham mendengar ni apa. Siapa-siapa pun tak tahu. Macam mana nak kenal Tuhan? Berkata-kata. Kallamallahu Musa taklima. Allah, kita semua bisu. Tak faham. Maka salah satu hikmah manusia dijadikan mendengar, melihat, berkata-kata, bercakap, berjalan. Macam ada kuasa, ada ilmu, ada kehendak, supaya kita boleh faham Allah juga ada sifat ma'ani. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa faham 7 ma'ani ni mesti ada. Kalau tidak, berlakulah sifat kekurangan pada diri makhluk. Maka begitulah Allah ada 7 sifat ma'ani. Kalau tak ada, maka jadilah Allah tu buta, jadilah Allah tu pekak, jadilah Allah tu bisu, jadilah Allah tu lemah. Dia kata, siapa kenal diri, maka dikenal Tuhan. Ya? Siapa kenal diri yang ada 7 sifat ma'ani, nescaya dia juga boleh faham Tuhan ada 7 ma'ani. Tetapi, ingat, berbeza daripada ma'ani makhluk. Kenapa berbeza? Salbiah tadi. Salbiah 5 sifat salbiah ni ada pada tiap-tiap satu sifat ma'ani. 5 sifat salbiah ni, qidam, baqa', mukhalafah, qiyam, nasib, wahdaniyat, ada pada tiap-tiap satu sifat ma'ani. Contoh mana? Contoh, Allah ada sifat kudrat. Tadi ingat kan? Apa makna salbiah tadi? Menafikan yang tidak layak pada zat dan sifat dan af'al. Zat, sifat dan af'al Tuhan mesti tak sama dengan makhluk. Macam mana kita apply 5 ni? Contoh, Allah berkudrat. Kudrat Allah sedia kala ke baharu? Kidam. Sedia kala nombor 1 kidam. Kudrat kidam. Kudrat Allah bolehkah binasa? Mustahil. Dia kekal, baqa'. Kudrat baqa'. Nampak tak macam mana salbiah masuk dalam ma'ani? Kudrat Allah adakah serupa macam kudrat kita ni? Tak. Kudrat Allah boleh membuat apa saja, memberi kesan. Kudrat kita tak ada kesan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Adakah kudrat Allah ni dijadikan ataupun berhajat kepada pencipta? Tak. Dia adalah qiyamu bi nafsih, dengan mana tak berhajat kepada pencipta. Kudrat kita. Yang kelima, berapa kudrat Allah? Wahdaniyah, satu-satu. Kudrat Allah hanya ada satu, tak ada dua. Nampak? Jadi 5 salbiah ni ada dalam tiap-tiap satu yang 5. Itu cara kita belajar, cara kita pasifat 20. Berarti kalau 7 kali 5, 35. Ada 35 perkara kita kena faham. Kita tengok, ini kudrat, kuasa Allah Ta'ala. Yang ada dia Allah sifat kuasa, bukan tangan, bukan kaki. Bukan tangan, bukan kaki. Kerana tangan dan kaki alat. Kuasa tu sifat ma'ani yang Allah letak dekat tangan kita. Allah letak apa? Allah letak sifat kuasa. Allah cipta. Habis kudrat Allah mana? Kudrat Allah berdiri pada zat. Kudrat kita kat tangan kaki. Sehingga Allah menggerakkan kita dengan kudrat itu. Allah gerakkan kita. Allah cipta kuasa, Allah gerakkan dengan kuasa itu tangan kita, kaki kita. Jadi yang kat kita ni bukan kudrat Allah. Bukan. Kudrat Allah kat mana? Kat zat. Habis kat kita ni ada apa ni? Ta'alluq kudrat. Ini Allah menggerakkan tangan kaki kita. Kudrat kita macam tak ada, nama je. Nampak kita bergerak macam ada kuasa lah. Kuasa tak ada. Nampak? Jangan pula setengah orang kata, saya ni boleh angkat 10 kilo tu, 100 kilo saya boleh angkat, Ustaz. Tapi ini bukan kudrat saya. Ini kudrat yang saya pinjam daripada Allah. Kudrat ni saya pinjam daripada Allah. Betul salah? Betul salah tak? Ini sifat kudrat Allah ni. Kudrat Allah pinjam kat saya. Salah. Kalau ada orang cakap macam tu, maknanya dia tak belajar tauhid. Sifat kudrat Allah tak boleh pisah dengan zat dia. Habis yang ada kat kita ni apa ni? Ta'alluq kudrat.
Takluk tak apa? Kena datang bulan depan. Kita tak nak terang ni. Nanti dulu. Habis. Iradat artinya berkehendak Allah Ta'ala, tapi tanpa hati. Kita ada hati. Hati kita ni berkehendak. Hati ni makhluk. Berkehendak kat kita ni pun makhluk. Berkehendak ke Allah Ta'ala, kidam, baqa, mukhalafah, yauzin, wahdaniyah. 5 sifat tu ada dekat iradat Allah. Tak suka macam kita. Allah berkehendak, sifat kehendak tu ada. Hati tak ada. Hati Allah ada, baik hati Tuhan. Baik Allah, hati Allah Ta'ala baik kan? Tu tak belajar tauhid namanya. Tuhan mana ada hati? Hati tu ni, darah ni mana ada? Itu makhluk. Yang ada iradat. Yang ketiga, ilmu. Mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Akal dan otak tu alat untuk kita tahu. Sifat ilmu makhluk melalui proses akal dan proses otak. Adapun sifat ilmu Allah tak letak pada akal dan otak. Letak kat mana? Berdiri di zat dia yang maha suci. Tak dipisah. Yang keempat, hayat. Artinya hidup Allah Ta'ala tanpa nyawa dan nafas. Kita hayat ada juga. Sifat hayat kita Allah letakkan nyawa kat roh. Bila roh tu keluar, sifat hayat tu pun keluar sekali. Sifat hayat Allah tidak ada roh, tidak ada jasad, tidak ada nafas. Berdiri di zat dia dan tak boleh berpisah. Hayat Allah. Yang kelima, sama. Artinya mendengar Allah Ta'ala tanpa telinga. Sama sifat ma'ani yang ada di zat Allah, tapi telinga tak ada. Tak apa. Kalau orang tanya, apa makna mendengar? Apa makna pekak? Saya jawab, apa makna pekak? Adakah pekak maknanya tidak mendengar? Jadi kalau saya cakap tak dengar, saya cakap tak dengar. Oh, pekak. Pekak bukan tak dengar. Tapi pekak apa? Tak ada telinga. Adakah orang pekak tak ada telinga? Orang pekak ada telinga. Apa yang tak ada? Sifat mendengar. Sifat sama kat telinga dia tu tak ada. Itu pekak. Kalau saya nak bagi contoh nampak beza tu. Telinga mana, sifat pendengar mana, mendengar mana. Beza tiga tu. Tak boleh beza tu, kacau. Jadi pengikut sama nanti. Habis. Maksudnya Wahabi. Kena terang. Banyak sekali dah masuk ajaran-ajaran di YouTube dia ni, mengelirukan kepala otak. Sampai timbul fitnah. Siapa belajar sifat 20 susah, tak boleh faham. Bukan tak boleh faham, malas nak faham. Kita tak nak guna fikiran kita nak memaham sifat Tuhan. Kelas ada kita tak datang. Datang pun kita tak dengar. Dengar pun tak nak faham. Tak boleh. Kena guna akal untuk faham. Kalau tidak kita berdosa. Kita tak nak belajar kepada Allah Ta'ala. Kita kena faham. Sikit lagi. Jadi sama sifat mendengar yang ada di zat Allah. Kita sifat pendengar yang ada di alat bernama telinga. Kalau Tuhan campur sifat sama, pekaklah kita. Telinga dia. Yang keenam, basar. Artinya melihat Allah. Artinya sifat pelihat yang ada di zat Allah. Dengan sifat itulah Allah melihat. Tapi tanpa biji mata. Kerana mata itu alat. Allah letak sifat pelihat itu di mata. Tapi boleh tak sifat pelihat itu Allah tak letak kat mata? Allah letak dekat tangan, dekat kaki, dekat bahu? Boleh. Ini yang berlaku ketika kita melihat Allah nanti dengan seluruh tubuh badan. Macam mana Ustaz? Mana ada mata? Mata alat. Allah ambil sifat dia tu bubuh kat badan kita sampai kita nampak Tuhan, merasai lazat melihat Allah di seluruh juzuk badan. Yang ketujuh, kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala tanpa huruf, lidah dan suara. Kerana lidah, huruf dan suara ni sifat kalam makhluk. Jadi kita cuma nak faham apa makna berkata-kata. Dapat idea. Allah berkata-kata juga. Sifat kalam berkata-kata ni tak ada lidah, tak ada suara, tak ada huruf. Dia berdiri kat zat Allah. Kita Allah letak kat lidah. Apa makna bisu?
Bisu mana bisu? Bagus. Tak ada sifat perkata. Bukan tak kata-kata. Saya faham dah? Senyap. Oh, bisu dia. Bisu bukan tak berkata-kata. Lazim orang bisu tak berkata-kata. Bisu bukan tak berkata-kata. Tak mesti tak berkata-kata tu bisu. Bisu tak ada sifat perkata. Yang diletak kat lidah orang berkata kita ni sebab. Tapi hari kiamat besok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat ini di khatam. Mana khatam apa dia? Maksudnya sifat perkata itu diambil, dicabut. Wa tukallimuna aydihim, bercakap kepada kami tangan-tangan kamu. Tangan ni sifat kata pindah sini. Tangan cakap. Mulut tak ada. Mulut tak ada. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Kaki bercakap. Tapi tak ada mulut. Yang ada sifat perkata. Ini saya nak bagi faham, nampak? Bagi jelas. Allah ada sifat perkata yang kidam, yang bakok, yang tak suka makhluk, yang diam binafsi, yang wahdaniyah. Itu sifat makni Allah. Maksud kenyataan, tiap-tiap sifat berdiri dengan zat. Kudrat, iradat, ilmu sampai kalam semua berdiri kat zat. Apa maksud dia? Iaitu sifat yang tidak sekali-kali boleh berpisah daripada zat. Tak boleh pisah. Macam putih ni. Ni sifat makni kata. Cuba pisahkan putih ni. Kalau kita nak pisah, terkoyak dengan kertas-kertas tadi. Kerana dia dah berdiri di zat ini. Dia bukan kertas. Dia bukan lain daripada kertas. Dia sifat berdiri di kertas. Sifat makni yang 7 ni, dia berdiri di zat. Macam kita faham tadi. Macam faham. Tapi tak macam tu. Iaitu sifat yang tak sekali-kali berpisah daripada zat. Sekira-kira kalau dibuka penglihatan kita di akhirat kelak, buka hijab, kita akan dapat melihat semua tujuh sifat ma'ani itu ada pada zat Allah Ta'ala. Ada, nampak? Nampak kudrat, nampak ilmu, nampak sifat basar yang layak dengan kebesarannya. Tetapi cuba diingat, ma'ani Allah layak dengan kebesarannya, berbeza sama sekali dengan ma'ani makhluk, tak sama. Inilah maksud sebagaimana berkata ulama, sifat ma'ani wujudun fi zihni wa wujudun fil kharij. Maksudnya wujud dia ada dalam fikiran, ada di luar fikiran. Nampak? Maknanya sifat, apa maksud di luar fikiran? Maknanya boleh nampak. Bila buka hijab, nampak kudrat dia, nampak azat Allah. Macam kita faham, nampak putih kat kertas. Tapi saya pernah buat contoh sini. Ada makcik dia salah faham. Faham makcik? Faham Ustaz. Macam mana faham? Macam Ustaz cakap tu lah. Esok nampak Tuhan, kita nampak sifat kudrat iradat itu bertumpuk-tumpuk macam putih. Allah kata. Dah salah faham pula dah. Itu susah dah. Tauhid dia paling susah nak buat contoh. Sebab contoh tu tak macam tu. Dah faham. Yang faham tu tak betul. Macam mana yang betul? Yang macam tak faham. Macam mana nak ajar orang benda tak faham? Sifat bukan dia bertumpuk, dia ada di zat. Boleh lihat. Macam kita nampak putih kat kertas, tapi tak macam tu. Tapi macam tu, macam yang kau tak faham. Habis. Lepas tu, wujud juga dalam fikiran. Mana dalam fikiran kita mengiyakan sifat-sifat ni memang berdiri di zat Allah. Itu mana ada di fikiran. Maksud kenyataan terakhir. Apa maksud sifat-sifat ma'ani mewajibkan hukum? Ialah bila mana kita menetapkan Allah mempunyai segala sifat ma'ani, tetaplah pula dia ada suatu sifat lain yang berlaziman dengan sifat itu. Namanya maknawiyah. Maknawiyah. Dengan lain perkataan, dikatakan bila ada ma'ani, dia akan mewajibkan ada maknawiyah. Macam mana nak faham? Zat Allah bersifat kudrat. Bila kudrat ni dah ada di zat, kita kata kudrat ni keadaannya berkuasa.
Bahasa Arab, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaan yang berkuasa. Ini sifat maknawiyah. Kenapa boleh ada kaunuhu qadiran? Sebab ada kudrat dekat zat. Perumpamaan dia macam ni. Ustaz orang kaya, keadaannya kaya. Kenapa kata dia kaya? Dia ada kereta 4 biji, rumah dia 4 biji, bini dia 4 orang. Wah, kaya. Semua 4. Dia kaya. Tanah dia 4 ekar. Oh, kaya. Jadi yang dia nampak tu kaya, yang dia tak nampak tu keadaan kaya. Disebabkan dia ada kekayaan ni, maka dia katalah dia ni orang kaya. Dia ni orang kaya maknawiyah. Kekayaan itu ma'ani. Bandingan. Begitulah juga bila Allah di zatnya ada 7 sifat ma'ani ni, maka dia akan bergelar dengan 7 nama, 7 sifat yang lain. Qudrat berlaziman dengan kaunuhu qadiran. Iradat dia akan berlaziman dengan kaunuhu muridan, keadaan berkehendak. Ilmu bila dah ada di zat, lazim keadaannya kaunuhu aliman sampai seterusnya. Sebab itulah ma'ani ada 7, maknawiyah pun 7 juga. Wallahu a'lam. Itu kata apa? Disebah habis. Dengan lain perkataan, ma'ani mewajibkan sifat maknawiyah. Dia disebabkan sifat ma'ani sebagai wujudi, bangsa ada. Sebagaimana maksud kenyataan, tiap-tiap sifat berdiri dengan zat sebagaimana tersebut dahulu. Jadi maknanya sifat ma'ani sifat wujudi. Cuba buka muka surat belakang boleh. Kalau sabiah sifat apa? Adami. Saya nak tuan tengok kataan. Sabiah sifat adami. Jenis tak ada. Bukan tak ada, jenis tak ada. Macam nipis tadi. Adapun ma'ani wujudi, bangsa wujud. Apa makna bangsa wujud? Dibuka hijab, boleh kita nampak 7 sifat itu ada di zat Allah yang layak dengan kebesarannya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jadi tinggal satu lagi, sifat maknawiyah. Dah faham nafsiyah, dah faham salbiyah, dah faham ma'ani. Nanti saya datang lagi, kita akan sambung maknawiyah. Ikhlas ni saya buat habis slow. Kalau slow saya sekali 4 sifat. Ini saya buat satu-satu. Ada soalan ni yang tak faham? Sampai. Salbiah pada zat. Sifat salbiah ni ada pada zat, sifat salbiah ni ada pada sifat salbiah juga ada pada af'al. Mana salbiah pada af'al? Af'al Allah Ta'ala bukan kidam. Af'al Allah, salbiah pada af'al pada mana? Pada mukhalafatuhu lil hawadith. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Tak mana tak sama? Tak mana yang tak sama pada Allah? Perbuatan Allah memberi kesan, perbuatan makhluk tak bagi kesan. Dalam kata lain, perbuatan makhluk sebenarnya tak ada. Sebab tu dalam tauhid, perbuatan Allah nama dia af'al, perbuatan makhluk namanya usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Mana usaha, mana ikhtiar? Saya tunjuk. Bila saya bergerak, nampak saya bergerak kan? Ini nama usaha. Ini nama dia usaha. Mana perbuatan Allah? Kalau ketika saya bergerak, di manakah perbuatan Allah? Perbuatan Allah menjadikan saya bergerak. Tapi yang bergerak ni saya. Kerana yang nampak bergerak itu saya, maka dikatakanlah saya sedang bergerak. Inilah perbuatan saya, yakni usaha saya. Perbuatan Allah menjadikan saya bergerak itu. Ikhtiar mana ikhtiar? Ikhtiar saya pilih nak gerak.
Saya tak nak diam, saya pilih nak gerak. Allah menjadikan saya boleh pilih tu. Kalau saya pilih nak gerak, tapi Allah tak nak jadikan saya gerak, tak dia gerak. Nampak? Saya boleh bergerak ni sebab Allah cipta gerak itu. Apabila kehendak saya muafakat dengan kehendak Allah, maka saya bergerak. Itu kadang-kadang kita, saya nak pergi masjid, tapi tak sampai. Sebenarnya Allah tak cipta perbuatan kita sampai kat sini. Jadi Allah menjadikan saya bergerak, itu perbuatannya. Saya bergerak, usaha. Saya nak bergerak, ikhtiar. Dua-dua ni makhluk yang tidak memberi kesan. Dalilnya mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan apa kamu buat, semua ni Allah cipta. Tapi Ustaz, kalau dah semua Allah cipta, perbuatan saya ni dua Ustaz. Saya perbuatan saya kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Perbuatan baik ni siapa cipta? Allah lah, takkan cipta pula. Okey, saya boleh terima Ustaz. Perbuatan jahat, baik saya semayang, Allah cipta, saya terima. Perbuatan saya curi ayam, Allah cipta tak? Siapa cipta? Habis kalau tak Allah cipta, kau cipta. Ni perbuatan kita curi ayam, siapa cipta ni? Allah juga. Tapi yang pilih siapa? Kita yang pilih. Habis Ustaz, yang jadikan kita boleh pilih siapa? Allah dah salah. Oh, tak boleh. Sampai situ, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan kau soal apa Allah buat, kamu yang akan disoal. Allah jadikan kita boleh pilih, tapi pilihan itu tak ada kesan. Dia hanya terjadi sebab Allah cipta perbuatan, maka baru dia jadi. Habis macam mana boleh jadi dosa pahala? Dosa pahala tu sebab kita pilih. Iradah juz'iyah, saya pilih nak semayang. Perbuatan semayang tu Allah yang cipta. Jadi jangan perasan lah. Jadi kita pilih ni, kita dapat pahala. Saya pilih nak curi ayam. Perbuatan curi ayam ni salah, maka saya berdosa. Daripada sudut saya pilih. Yang mencipta perbuatannya Allah, yang mencuri, yang kata Allah pula, saya lah. Saya mengajar. Ini sebab saya yang bercakap, ini perbuatan saya, usaha saya mengajar. Tapi tak ada kesan. Kerana yang menjadikan perbuatan mengajar ni Allah. Yang jadi tonton mendengar Allah. Yang jadikan faham pun Allah. Konsep inilah yang dipegang oleh Tok Kenali. Tahu Tok Kenali? Ulama besar di Kelantan tu. Dia kalau mengajar tak macam saya ni. Dia kalau mengajar, dia buka kitab hukum syarak, berhati Allah Ta'ala, berhati bi'afil mukallaf, bertalam bi'afil ta'ala, wallahu a'lam. Tak ada terang tak? Nak murid balik faham. Sebab apa? Sebab dia kata alayya bil qiraah wa 'ala Allahil futuh. Aku hanya mengajar, Tuhan yang membuka. Kefahaman tu Allah buka. Ini tauhid. Kita orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak buat macam ni? Ustaz baca je, nanti kita orang faham. Baca macam ni pun tak faham. Baca macam tu 2 kali tak faham. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanya Allah bil ilmi qul bana wasta'mil asrarana wa ashkuru bi ni'mati wal hamda rabbil alamin. Allah